Kita mulakan dengan membawa satu gambaran kat mana kedudukan kita sebenarnya pada hari ini. Sengaraman, kampung Sengaraman luar ini adalah salah satu daripada beribu kampung yang ada di dalam negara Malaysia ini. Betul kan? Betul kan? Tak pasti ya. Dan kita ialah salah seorang daripada umat Islam yang ada di lebih daripada 150 buah negara juga pada dunia pada hari ini. Sebab itulah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi itu gambaran secara kasarnya. Kita adalah salah satu ataupun salah seorang individu yang berada di dalam masyarakat Islam. Dan masyarakat Islam ini yang ada yang duduk di dalam negara kita dan ada yang duduk di luar negara kita. Itu kedudukan kita. Itu secara umum. Secara individu dan secara mikro ni ialah kita ambil kepada diri kita. Kita ambil secara khusus kepada diri kita. Apa yang kita nak pada bulan Ramadan ini? Yang kita nak ialah takwa. Dah 23 malam kan, 20 malam dah. Kalau tanya apa makna takwa, pasti boleh lupakan kan? Pasti kan, tak ada masalah kan? Okay. So ini satu lagi takwa pada malam ni juga kan. Takwa ni ialah apa dia? Ialah peka kan? Kita peka, kita rasa sensitif kan? Kita rasa peka, kita rasa sensitif terhadap perkara-perkara dosa kan? Dan kita akan cuba mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa tersebut kan? Contohnya apa dia? Solat kena tepat pada waktu ni kan? Jadi jangan kata apabila kita dah solat lah kan? Dah lepas lah kita dah solat. Tapi ada juga dosa kan? Kenapa? Kerana kita melengah-lengahkan solat kan? Jadi orang yang bertakwa ni, dia akan pastikan dia tak akan jatuh kan? Dia tidak akan melakukan perkara yang membawa dosa kan? Dia akan cuba mengelakkan diri dia daripada membawa dosa. Dan jadi kita umat Islam ini, kita kena menjunjung syariat Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam kan? 24 jam kita kena menjunjung syariat. Itulah akhlak yang betul-betul sebenarnya akhlak Islam. Kalau kita menjunjung syariat Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam, maka itu akhlak kita adalah akhlak yang terbaik. Jadi orang yang takwa ni, akhlak dia akhlak yang terbaik. Dia akan menjunjung syariat, dia akan mengelakkan diri dia daripada melakukan dosa-dosa. Jadi bulan Ramadan ini, alhamdulillah, semua manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi takwa bulan Ramadan ni, kita jangan jadi lawan dia kepada takwa. Apa ni? Lawan kepada takwa jadi munafik kan? Bulan Ramadan kita okey, lepas Ramadan kita jadi munafik. Wa iyyazubillah, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya apa yang kita nak lakukan ialah untuk kita mengelakkan diri kita ni menjadi munafik. Kita bukan nak jadi munafik. Jadi bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita peluang kan, untuk memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting sekali ialah untuk kita bawa takwa ni pada bulan Syawal juga, pada bulan Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram, sehinggalah Ramadan yang akan datang. Kita nak konsisten takwa kita. Bukan kita mengharapkan semata-mata subsidi bulan Ramadan je. Bulan-bulan lain tak ada subsidi. Bulan-bulan lain kita kena bawa ini apa yang kita ada pada bulan Ramadan ni pada bulan-bulan yang lain. Okey. Jadi kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, macam mana apabila Ka'ab bin Malik. Siapa dia Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang betulkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bertanya kepada Ka'ab bin Malik, macam apa yang dimaksudkan dengan takwa ni? Ka'ab bin Malik beritahu kepada Sayyidina Umar, diibaratkan seperti mana kita berjalan pada tempat yang banyak duri kan? Jadi kita berhati-hati. Jadi duri-duri itulah dosa-dosa tu kan? Jadi kita cuba mengelakkan daripada melakukan dosa-dosa tersebut. Okey, jadi kat mana patutnya kita nak mula ni kan? Maknanya kita tak nak dalam bulan Ramadan ni takwa, lepas keluar Ramadan ni kita jadi munafik kan? Jadi kita tak nak. Macam mana kita nak kekalkan? Macam mana caranya untuk kita kekalkan supaya kita sentiasa berada di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak utuh selepas bulan Ramadan ni? Apa yang kita buat ini selain selepas bulan Ramadan, bulan Syawal nanti, atau sehinggalah kita berjumpa dengan Ramadan yang lain, kita kekal konsisten apa yang kita buat ini, kita berada sepanjang masa, sepanjang ketika kan? Kat mana nak mula? Yang
kita mula, yang boleh kita lihat ialah kita mula dengan hati kita. Kita mula dengan hati kita. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46, apa Allah sebut tentang hati kita? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada di dalam. Jadi kita nak mencelikkan hati kita, kita nak supaya hati kita ni tak buta. Bulan Ramadan kita jadi celik, hati kita celik. Alhamdulillah. Disuruh saja kebaikan, kita akan bersegera melakukan kebaikan. Jadi bulan-bulan yang lain juga begitu juga kita nak hati kita, supaya hati kita juga celik, tak buta kepada perkara-perkara kebaikan, pada perkara-perkara kebajikan, pada perkara-perkara yang membawa pahala kepada kita. Jadi macam mana kita nak mula? Kita mula dengan hati. Kita mula dengan hati. Sebab itulah Allah Subhanahu Rasulullah SAW pesan kepada kita, berpesan kepada kita dalam satu hadis, Iza salaha jasadul kullu. Apabila baik satu pembal darah itu, maka baiklah keseluruhan diri kita. Wahia qul atau kama qala Rasulullah SAW. Apa dia? Itu adalah hati. Jadi kita nak membersihkan hati kita. Jadi macam mana kita nak boleh mula membersihkan hati kita ni? Ialah yang pertamanya ialah dengan Al-Quran. Al-Quran. Kita hendaklah menjadikan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Kita apa yang paling banyak sekali kita buat pada bulan Ramadan, antaranya ialah membaca Al-Quran. Kita qiraah, kita membaca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, mengikut arifin, orang yang arif, orang yang tahu. Khatamnya ada 4 peringkat. Khatamnya ada 4 peringkat. Yang keempat, cerita yang keempat ni tak khatam. Pasal apa dia tak khatam? Pasal dia baca satu ayat, dia cuba memahami ayat itu, lepas tu dia cuba beramal dengan ayat tersebut. Sebab tu dia tak khatam. So kita ni yang khatam banyak kali ni, khatam yang kategori yang pertama, baca habis, alhamdulillah khatam, best kan. Tapi itulah yang sepatutnya yang kita buat pun pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang lain kita cuba memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi kita mula dengan situ, dengan Al-Quran, dengan namanya dengan Al-Quran. Dan bila kita berdepan dengan Al-Quran, ada adab-adab dia, ada adab-adab yang zahir, ada adab-adab yang batin kan? Di antara adab-adab yang batin yang pertamanya ialah kita kena ingat bahawa kita kena merasakan keagungan yang menurunkan Al-Quran ini. Siapa dia yang menurunkan Al-Quran kepada kita? Dia Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tengok Al-Quran, kita rasa tak? Kita tak rasa dalam diri kita kan? Al-Quran, inilah Al-Quran. Oh ini pada biru, oh ini Quran Pelangi, ini Quran apa ni, Repo dan sebagainya kan? Tak rasa keagungan Al-Quran itu kan? Apabila kita pegang atau kita melihat Al-Quran, kita tak merasa keagungan orang yang menurun. Kita tidak merasakan keagungan Allah yang menurunkan Al-Quran kepada kita. Kita tengok Ikrimah bin Abi Jahal, bin Abi Jahal. Siapa Ikrimah bin Abi Jahal? Anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal, siapa dia Abu Jahal ni? Orang yang paling kuat sekali menentang Rasulullah SAW. Orang yang tak adalah paling jahat sekali di Mekah. Inilah Abu Jahal ni dengan anak-anak, dengan anak beranak dia yang menentang Rasulullah SAW. Dan apabila berlaku pembukaan Mekah, Ikrimah bin Abu Jahal ni dia lari keluar daripada Mekah. Dia lari. Dan isteri dia pada masa itu tersebut telah memeluk agama Islam. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia minta jaminan daripada Rasulullah SAW supaya Ikrimah ni boleh baik. Jangan mengapa-apakan Ikrimah bin Abu Jahal ni. Jadi apabila Ikrimah Abu Jahal balik, dia memeluk Islam. Dia memeluk Islam, lewatlah daripada orang lain. Maknanya tak sempatlah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Tetapi apa yang ada pada Ikrimah Abu Jahal, apa yang ada ialah Al-Quran. Dengan Al-Quran ini, apabila Ikrimah nak membaca Al-Quran, apa dia kata? Hadza kalamullah. Ini kalam Allah ini. Ini kalam suci daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kita segala-gala nikmat. Dia rasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya selalu sebutkan, supaya kita kena sentiasa menanamkan dalam hati kita keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah pergi jauh, tengok langit je sudah. Tengok langit je dah sudah. Tak ada tiang tapi tak pernah jatuh kan kepada kita. Yang jatuh video, itu lagi bukan langit. Tetapi tak pernah jatuh, tak ada tiang. Siapa yang menciptakan langit tersebut? Allah.
rasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengagungkan Allah yang menurunkan Al-Quran ini, maka kita akan merasa lain apabila kita membaca, meneliti Al-Quran. Yang kedua ialah kita mengagungkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang alhamdulillah orang Melayu memang best, memang bagus, dia memang memuliakan Al-Quran. Dia letak tempat yang tinggi. Kalau boleh Al-Quran ni kalau disusun dengan buku-buku Al-Quran yang atas sekali, dia tak takut tengok Al-Quran dekat bawah. Inilah kita mengagungkan Al-Quran, kalam Allah. Dan yang ketiganya ialah apa? Yang ketiganya ialah kita tadabbur, dan kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni apa? Dia salah satu daripada apa ni, kata dasar tadabbur ini ialah lubur. Dan lubur ni apa dia? Yang paling ujung sekali daripada perut kita, kat pangkal lah, kat ujung sekali. Jadi apa yang kita tengok apabila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok apa kesederhanaan pada diri kita. Sebab itulah apabila kita bertadabbur Al-Quran, kita lihat, kita melihat bahawa kita melihat tentang Al-Azizul Halim, Al-Azizul Hakim, Allah yang Maha Penguasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Lembut, Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW pernah berulang-ulang kali baca Bismillahirrahmanirrahim, basmalah, berulang-ulang kali, sehingga isteri Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kau baca banyak kali ni kan? Kenapa baca banyak kali ni kan? Rasulullah SAW kata, kesianlah orang yang tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesianlah orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tak tadabbur, kita tak merenung sejenak, Sebab itu apabila kita baca Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran itu kisah-kisah tentang Nabi-Nabi. Terdapat dalam Al-Quran itu kisah-kisah tentang orang ahli syurga, kisah-kisah tentang ahli neraka, kisah-kisah tentang orang yang beriman, orang yang fasik, orang yang kufur. Apabila datang ayat-ayat tersebut, maka apabila kita berjumpa dengan ayat syurga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang termasuk di dalam golongan ahli syurga. Itu tadabbur. Apa akhirnya kita nanti? Apa akhirnya kita nanti? Dalam Al-Quran 270 tempat disebut, 270 kali disebut qalbu, hati. 270 kali. Al-Quran ada berapa muka surat? 640 surat. Setiap dua surat, dua muka surat suku ataupun dua muka surat setengah, ada sekali disebut pasal qalbu. Masya Allah, betapa penting untuk kita berusaha. Kita berusaha untuk mensucikan hati kita. Bukan cakap mensuci, mencelikkan hati kita. Bukan hati yang betul. Apa lagi yang boleh kita buat? Sebab itu kita tengok ibadah kita, amal ibadah kita, terutamanya solat. Solat ini ada satu hadis Rasulullah SAW sebut yang bermaksud, celakalah tumit-tumit yang ada dalam neraka. Celakalah tumit-tumit yang ada dalam neraka. Jangan kita rasa seronok kita hari ini dah solat kan, tetapi kita bimbang solat kita ini tidak sempurna. Sebab itulah solat kita pada hari ini tak tanpa anil fahsya anil munkar. Tidak boleh mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara yang keji dan yang munkar. Kenapa? Kerana kita solat tetapi wuduk kita tak sempurna. Jadi apabila wuduk kita tak sempurna, solat kita sempurna tak? Tak. Saya pernah selalu tengok anak-anak ke, pakcik-pakcik ke kan, kalau dia basuh kaki tu, dia basuh dia ulur je kaki dia tu, ulur je. Kalau tak boleh demonstrate tak, boleh bayangkan ulur je kaki kan. Kat kaki tu kita tu ada dua buku lali tu kan, dua buku lali bukit tu. Kalau kita curah air kat atas bukit tu, apa dia? Ada kat bawah tu tak kena, betul tak? Kat bawah tu tak kena. Begitu kat siku ni kan, nak terus masuk kan, kat belakang ada yang tak kena. Sebab tu dah berusaha lah sikit kan, sapu supaya kita pastikan betul-betul. Walaupun suatu wuduk itu tak wajib, tetapi kerana kita tak menyempurnakan yang wajib, maka wuduk itu jadi wajib. Kalau tak sempurna wuduk, tahu solat kita tak sempurna. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, pakcik-pakcik kan, tunjuk contoh yang baik kepada anak-anak. Anak-anak juga kita perhatikan macam mana anak kita ambil wuduk, macam mana anak kita ambil wuduk. Saya selalu tegur, bukan tak
setakat pakcik yang saya tegur, anak-anak juga saya tegur. Dan kita ini orang tua-tua, kita kena memainkan peranan. Supaya apa? Supaya mereka inilah yang akan tanha anil fahsya wal munkar. Mereka inilah yang akan mencegah perkara-perkara yang keji dan yang munkar. Kalau 1000 orang daripada kita dapat membuat perkara sedemikian, menjadi 1 juta, menjadi 10 juta, maka akanlah alangkah baik dalam keadaan kita nanti. Yang keduanya ialah pasal ilmu. Yang kedua ialah pasal ilmu. Saya tengok orang Sungai Ramal masjid kita ni memang orang yang berilmu. Pasal selalu ni kalau dia dengar kuliah, dia tak perlu cantik kan? Dia tak perlu cantik kan? Ilmu ni kena ada kesungguhan, kena ada mujahadah kan? Kita cantik, siapa kita cantik? Pasal nanti kita balik ke rumah, kita bagi tahu kat isteri kita yang ini tadi ustaz cakap macam ni. Tapi saya tengok kata-kata masjid Sungai Ramal ni orang alhamdulillah, orang berilmu. Dia tidak mencantik apa yang ustaz cakap. Cantiklah, walaupun kita dah tahu, kita cantiklah untuk memberi keteguhan, memberi peneguhan kepada diri kita bahawa ini adalah satu perkara yang baik. Yang ketiganya ialah puasa. Kita tahu kita dalam bulan puasa. Lepas puasa ni kita puasa lagi. Kita target lepas puasa ni, bulan Ramadan sebulan kita puasa ni, paling kurang minimal kita 3 hari kita puasa untuk bulan-bulan yang lain. Kita kumpul sebelah hari itu 33 hari ya. Sebelah bulan yang lain itu 33 hari. Kita pastikan kita teruskan puasa. Pasal apa? Pasal kita rasa izzah, kita rasa kita punya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala meningkat pada bulan puasa. Yang keempat yang seterusnya ialah berdoa. Kita jangan berhenti berdoa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah apa ni? Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu tadi yang kita baca tadi ya. Allah Subhanahu Wa Taala ini dia menunggu je kita berdoa. Dia bukan kita nak berjumpa ataupun minta sesuatu dengan Perdana Menteri kita ni. Kalau kita minta dari Perdana Menteri kita akan telefon dia. Kita akan telefon dia, kita kata bila nak kita nak buat appointment nak jumpa dengan dia. Betul tak? Kita tak boleh kata Datuk Seri datang kat Masjid Sungai Ramal pukul 3.30, jangan lewat. Kita tak boleh kata macam tu, betul tak? Pasal kita nak sesuatu dengan dia, kita kena pergi jumpa dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia cakap apa dalam ayat itu? Kau minta lah, kau akan kabulkan. Minta, aku akan datang kat kau, akan bagi kat kau. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu waktu solat saja. Lalu habis solat sepanjang masa bulan Ramadan ini. Begitu juga kita akan teruskan di bulan-bulan yang lain untuk kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan. Pasal apa? Pasal ini qarib. Allah Subhanahu Wa Taala dekat dan dia akan kabulkan apa sahaja permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu yang akhir sekali. Salah satu daripada sifat yang baik yang kita ada pada sepanjang bulan Ramadan ini ialah kita ikhlas, kita mu'athar ataupun kita merasa kesusahan, kita merasa keperitan, kita sayang, kita mengasihi orang yang lain. Betul tak? Orang minta je kita bagi, tak kira bulan apa. Dan ini adalah satu perkara yang mulia. Sebab itulah salafus soleh, orang-orang yang soleh yang dulu, dia kata sembahyang ni dia akan bawa separuh perjalanan. Sembahyang sampai separuh perjalanan. Puasa sampai kat pintu gerbang. Sedekah ni dia akan membawa kita berjumpa dengan raja. Kalau kita nak pergi istana, puasa sembahyang sampai separuh jalan. Puasa sampai kat pintu gerbang. Kita sedekah, kita infak, baru boleh jumpa dengan agung. Jumpa dengan agung, mintalah aku tak. Itu dia punya infak tu kan. Jadi sebab itu kita kena banyak infak, kita kena banyak bersedekah, kita kena banyak memberi. Dan kita jangan takut. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam surah As-Sabar, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Apa nak takut? Apa yang kita beri, Allah akan ganti. Apa yang kita beri, Allah akan ganti.
Wa ma anfaqtum fa huwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kita beri, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti. Kita tak percaya dengan ayat ini. Kita sama-sama belajar tentang kisah Nabi Musa. Macam mana mayat Nabi Musa itu timbul, dijumpai oleh orang untuk dibuat kajian, sehingga orang yang mengkaji itu masuk Islam. Ini satu kebenaran daripada Al-Quran. Ini ayat ini satu juga. Apa yang Allah Subhanahu, apa yang kita bagi nafkahkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti balik. Dan I have seen it with my own eyes. Saya tengok dengan diri saya, dengan apa, dengan mata kepala saya, dan saya punya pengalaman di situ. Bagi Allah kan, Masya Allah, bukan sedikit, kadang-kadang melebihi daripada apa yang kita bagi. Jadi pada hari ini insya-Allah kita tengok tadi, kita sebahagian daripada umat Islam. Sungai Ramai ni sebahagian daripada negara Malaysia. Kita ni adalah sebahagian daripada umat Islam yang berada di rata-rata di atas muka bumi ini. Dan kita tahu kesusahan-kesusahan yang ada yang menimpa di tempat-tempat yang lain. Di Somalia ada satu program, Allah pelajar ni boleh masa kejeraan dalam masa boleh main bola ni masa kejeraan, takkan ini kita buat, kita manusia buat, takkan boleh buat kejeraan. Di Somalia ada satu program orang telefon, program TV orang telefon, tentang tersyih apa hukum dia, apa hukum puasa kami tak ada benda nak makan untuk berbuka puasa, dan kami tak ada benda nak makan untuk sahur. Apa itu? Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar kan? Jadi apa yang kita ada, kita berilah. So malam ini ada tamu kan? Malam ini banyak tempat kita nak bagi. Palestin kita nak bagi, Syria kita nak bagi, Rohingya pun kita nak bagi. Malam ini kita carilah, kita bagi, kita pakatlah sama-sama, kita share lah apa yang kita boleh dapat pada mana-mana wilayah dalam puasa. Kita share lah, kita tabung lagi kan? Syria pun memerlukan, Myanmar pun memerlukan. Saya mulalah dengan diri saya, insya-Allah saya akan infak RM1,000 pada malam ini. Siapa nak ikut saya, 10 orang lagi daripada kalangan pada jemaah naik RM10,000, kita dapat, kita cuba dapatkan RM10,000. Mudah-mudahan insya-Allah banyak kita boleh saudara saya kita yang memerlukan pada malam ini untuk apa ni, untuk keperluan mereka. Insya-Allah kita yakinlah dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menghentikan apa yang kita infakkan. Aku tahu dengan astagfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.